Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina. Muhammad ibn Abdillahil Hadil Amin. وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin, Muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati, lagi Allah kasihi sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita masih lagi pada pagi ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menambahkan amal-amal kebaikan kita, kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu jalannya adalah kita berada pada majlis ilmu, kita mempelajari, memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim yang berkisarkan, yang bertemakan kepada ayat-ayat yang berbentuk doa. Maka doa yang paling terbaik adalah doa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Alhamdulillah, pada pagi ini adalah pertemuan kita, kelas kita yang ke-14. Syukur kita kepada Allah kerana Allah memberikan kita petunjuk, Allah memberikan kita taufik untuk terus kita berada pada majlis ilmu, kita memahami Al-Quranul Karim. Pada pagi ini kita akan mempelajari insya-Allah pada bilangan doa yang ke-15. InsyaAllah kita akan belajar doa bilangan yang ke-15, iaitu doa yang berkaitan dengan memohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan dan hasutannya. Kemudian insya-Allah kita mohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus kepada doa bagi bilangan yang ke-16. Insya-Allah bilangan doa ke-16 ini dia adalah doa yang kita memohon perlindungan kepada Allah daripada orang yang zalim, dan kita juga memohon perlindungan kepada Allah supaya kita ini pun tidak termasuk dalam kumpulan manusia yang menzalimi manusia yang lain. Jadi sasaran kita pada pagi ini kita cuba untuk menghabiskan dua jenis doa yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, nombor bilangan 15 dan juga bilangan yang ke-16. Saya harap tuan-tuan dan puan sudah pun mempunyai nota berkenaan dengan doa-doa yang terbaik di dalam Al-Quran. Kalau masih ada lagi yang belum terima nota, kalau yang berada di Zoom ini, tuan-tuan dan puan boleh tinggalkan di bahagian chat, tuliskan, tuan-tuan boleh dapat lagi nota, termasuk rakan-rakan kita yang berada, yang melihat di page Akademi Tadabbur Malaysia, sama ada secara langsung ataupun secara rakaman. Kalau nota ini belum tuan-tuan perolehi, tolong tinggalkan maklumat anda di bahagian komen. InsyaAllah dalam tempoh 24 jam saya akan serahkan kepada tuan-tuan link yang terdapat doa yang terbaik di dalam Quranul Karim.
Baik, kita terus yang ke-15. Doa, kita minta Allah Ta'ala lindung kita daripada syaitan dan hasutannya. Okey, doa ini kita boleh merujuk dalam surah Al-Mu'minun. Ya, surah Al-Mu'minun ni adalah surah yang ke-23 dalam susunan Al-Quranul Karim. Sebelum suratul Mu'minun ni surah Al-Hajj. Selepas surah Al-Mu'minun adalah surah An-Nur. Jadi surah Al-Mu'minun ini ada 2 ayat, iaitu ayat 97 dengan ayat nombor 98. Okey, ayat ini kalau tuan-tuan nak merujuk di dalam mushaf, kalau nak merujuk di dalam Al-Quran, kalau tak silap saya, ia berada pada muka surat yang ke-348. Ayat ini dia berada pada baris yang ke-7, baris yang ke-8 dan baris yang ke-9. Okay. Doa ni dia bukan doa yang dikaitkan dengan doa-doa para nabi seperti yang kita selalu jumpa pada kelas-kelas yang lalu dalam doa-doa yang lain, tetapi doa ini dia adalah doa yang umum. Doa yang dibaca oleh orang-orang yang beriman. Maknanya sebagai seorang yang beriman kepada Allah, ya, kita tidak lepas daripada kita bergantung, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara pergantungan kita kepada Allah adalah minta Allah melindungi kita daripada syaitan. Bukan satu syaitan, tetapi syaitan. Kenapa dengan syaitan ni? Kerana syaitan ini, nanti kita akan perincikan, syaitan dengan kita, dia itu sebagai apa? Dan syaitan ni kalau dia nak hasut kita, dia nak goda kita, maka godaan itu memberikan kesan yang sangat buruk dalam hidup kita. Jadi kalau kita tengok dalam muka surat nombor 23 tu, kalau kita rujuk doa Nabi Muhammad SAW, okay, kita sedia maklum surah An-Nas. Sesiapa yang pernah mengikuti mana-mana kelas yang mempelajari tentang kandungan surah An-Nas, kita sedia maklum dalam surah An-Nas, dalam surah An-Nas ada satu kejahatan yang sangat berat. Kesan kejahatan tersebut kalau berlaku kepada manusia, yang kejahatan itu dipanggil kejahatan was-was. Ini ada perkataan yuwaswisu. Jadi yang kita minta lindung kepada Allah daripada syaitan, yang utamanya adalah was-was yang dilontarkan, yang digunakan oleh syaitan kepada manusia. Was-was ni dia akan disampaikan melalui dada manusia. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Saudara perempuan, was-was ni kita tidak boleh memandang ringan, kerana was-was ini jika dia terjadi sampai kepada hati kita, ia boleh memberi kesan kepada agama kita. Dia boleh memberi kesan kepada akidah kita, kepada iman kita, kepada tauhid kita. Jadi cara nak lemahkan anak Adam, syaitan ini mereka akan membisikkan, mewaswaskan di dada manusia. Maka hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja yang boleh lindung kita daripada hasutan, bisikan, godaan syaitan, yang bisikan, godaan, hasutan itu kita namakan ia di dalam Quran sebagai al-waswas. Baik, nanti kita akan perincikan surah An-Nas ini. Baik, kita tengok dulu doa dia, doa yang bentuknya seperti apa. Okey. Ayatnya berbunyi,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi. Rabbi kita sudah pelajari sebelum ini. Perkataan Rabbi adalah satu cara kita memanggil Allah, cara kita berdoa kepada Allah dengan kita menyebut salah satu nama-nama Allah yang mulia iaitu Rabbun. Jadi Rabbi ni maknanya wahai Rabbku, wahai Tuhanku. A'udzu bika. A'udzu bika, aku. Aku berlindung kepadamu. A'udzu bika ni maknanya aku berlindung kepada engkau. Ka ni maknanya Allah. Okay, ka ni maksudnya Allah lah. Empat kita terjemah dia mu. Okay, aku berlindung kepadamu. Lindung daripada min, daripada hamazati. Hamazati maksud dia, kalau boleh tambah sikit dekat sini, dia bukan hasutan saja tetapi dia adalah hasutan. Boleh letak juga godaan. Boleh letak juga bisikan. Hamazati. Sebab hamazati ni dia adalah bilangan banyak bagi hamazah. Kalau satu dia panggil hamazatun. Tapi kalau banyak hamazah dia panggil hamazat. Sebab itu dekat nota tu tambah baik. Bukan hasutan saja tapi tulis hasutan. Hasutan siapa? Asyayatin. Syaitan. Okay. Kita minta lindung kepada Allah dengan kita menyuruh nama Allah Rabbu, Ya Rabbi. Okay. Kemudian kita bukan sekadar nak melindungi daripada bisikan syaitan, godaan syaitan, hasutan syaitan ini, maka kita juga minta lindung kepada Allah. Wa a'udzu bika. Dan aku berlindung kepada engkau, Ya Allah. Wa a'udzu bika. Okay, ada dua kali kita jumpa perkataan a'udzu. Kat sini ada a'udzu. Kan? Kat sini pun kita jumpa a'udzu. Okey. Berlindung daripada apa? Rabbi ayyahdurun. Wahai Rabbku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. So dalam ni diulang, dalam ni kita ulang dua kali perkataan Rabbi kan sebab ada dua ayat. Ada perkataan Rabbi sekali. Kita menyebut dua kali perkataan Rabbi. A'udzubika kita jumpa dua kali. A'udzubika ni ini adalah doa perlindungan. Dia panggil isti'adzah. Sesiapa yang mempelajari surah Al-Falaq, dia pernah belajar surah An-Nas, dia sudah tahu tentang penggunaan a'udzu. Kat sini kita jumpa sekali lagi a'udzubika. Dua kali kita minta lindung kepada Allah. Perlindungan daripada siapa? Daripada syaitan. Syaitan ni sama ada pada hasutan dia, hamazati, dan juga daripada dia hampiri kita. Dia datang kepada kita. Ada dua lah. Daripada hasutan-hasutan dia dan juga daripada dia menghampiri kita. Contoh dah perempuan. Kenapa kita sangat-sangat perlu untuk melindungi diri kita daripada hamazati syayatin, daripada syaitan-syaitan menghampiri kita, kerana yang kita sebut tadi tu, yang mana syaitan-syaitan ni dia akan melemparkan al-waswas. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah, kenapa pada ayat ni Allah menggunakan bilangan banyak bagi hamazat, bagi hamadah, nak menunjukkan bahawa syaitan ni dia tidak akan berputus asa. Kalau dia gagal cara pertama, dia akan buat cara yang kedua.
Apabila cara kedua dia gagal, dia akan buat dengan pelbagai cara. Sebab itu digunakan hamazati, bilangan banyak bagi hasutan-hasutan. Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita bahawa syaitan ini dia mempunyai pelbagai cara untuk menghasut, menggoda anak-anak Adam supaya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya minta tentera perempuan rujuk pada nota yang bertajuk syaitan. Saya telah pesan pada minggu lepas bahawasanya tuan-tuan kena dapatkan nota musuh manusia yang nyata. Ada di dalam link di Telegram Akademi Tadabbur Malaysia di bawah tajuk nota-nota pelbagai. Okey. Kenapa kita dengan syaitan ni di antara doa yang kita tidak boleh tinggalkan? Kena minta setiap hari, setiap masa minta lindung daripada syaitan kerana kalau kita tengok dalam nota tambahan tajuk pasal syaitan adalah musuh yang nyata, saya paparkan kepada tuan-tuan dan puan-puan ada berbelas tempat di dalam Al-Quran yang Allah bagi tahu kepada kita syaitan itu adalah musuh yang nyata. Musuh ni bukan sebarang musuh. Dan kita akan tunjukkan nanti ayat bagaimana Nabi Allah Adam dan ibu kita Hawa dikeluarkan daripada syurga disebabkan dengan isu apa. Jadi kita lihat terlebih dahulu, kalau kita rujuk dalam suratul Baqarah ayat 168, kita akan jumpa Allah bagi tahu syaitan ini kepada kita sebagai apa? Allah mengatakan innahu lakum aduwwun mubin. Allah sebut perkataan aduwwun mubin. Perkataan aduwwun mubin ni maksudnya apa? Adalah musuh yang nyata bagi kamu. Syaitan dia dengan kita adalah sebagai musuh. Kerana dia musuh bagi kita, dia ada banyak strategi dia. Ada banyak cara dia. Sebab itu pada ayat yang depan-depan, Tuhan kata, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ. Khutuwat maknanya jejak langkah. Jejak langkah ni maksudnya, syaitan ni dia ada banyak langkah-langkah. Dia ada banyak cara. Macam mana dia nak hancurkan anak-anak Adam. Dan telah terbukti bapa kita iaitu Adam alaihi salam telah pun berhadapan dengan iblis yang menyebabkan terkeluarnya Adam itu daripada syurga. Sampailah ke hari kiamat, syaitan ini beliau akan memusuhi anak Adam. Sebab Allah dah kata dia adalah musuh yang nyata bagi kamu. Okey, maksudnya kalau dia musuh, kita kena jauhkan diri kita daripada musuh. Begitu juga tuan-tuan perempuan, kalau tuan tengok pada ayat berikutnya. Ni ayat 218 kan. Kalau tengok suratul Baqarah ayat 208, kita akan jumpa sekali lagi Allah bagi tahu innahu lakum aduwwun mubin. Allah bagi tahu syaitan tu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Tak cukup dua kali Allah bagi tahu syaitan tu musuh bagi kita. Allah sebut buat kali ketiga dalam suratul Al-An'am ayat 142. Allah ulang innahu lakum aduwwun mubin. Allah kata syaitan tu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Allah Ta'ala ulang lagi dalam suratul Al-A'raf ayat nombor 22. Ayat 22 surah Al-A'raf ni, dekat sini kita mendapati ayat ini sebenarnya cerita pasal Adam alaihi salam ketika berada di dalam syurga. Baginda Adam alaihi salam ketika berada di dalam syurga, Allah dah pesan kepada beliau. Iblis ni, dia itu
kepada Adam sebagai apa? Allah bagi tahu. Tengok, Allah bagi tahu. Tapi dekat sini Allah Ta'ala sebut kepada Adam dengan Hawa lah. Setelah Adam dan Hawa mereka mendekati pohon yang ada di dalam syurga. Lepas tu Allah Ta'ala ulang semula peringatan tu. Allah kata apa? Allah beritahu kepada mereka, وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. Allah kata, Allah menyeru, Allah berfirman, Allah kata, bukankah aku telah larang kamu berdua daripada pokok itu? Allah beritahu kepada Adam dan Hawa, bukankah aku dah larang kamu berdua dekat dengan pokok itu? Kan aku dah kata Allah, syaitan tu kan adalah musuh kamu berdua yang nyata. Kalau musuh, dalam bahasa Quran, kita cari perkataan adu. Aduun. Dia ada tasydid dekat waw tu. Aduun. Kalau musuh, aduun. Kalau nyata, mubinun. Mubinun yang nyata. Maksudnya, musuh kita yang terang-terang, yang nyata kita wajib bermusuh dengan dia adalah syaitan. Siapa yang dia cakap dia tidak ada musuh, dia telah menyalahi Al-Quran. Kalau orang tanya, siapa musuh kamu? Musuh saya adalah syaitan. Tapi orang banyak bergaduh dengan manusia yang lain. Dia anggap musuh dia tu ada sekeliling dia. Sebenarnya musuh utamanya adalah syaitan. Allah tak kata adu saja, Allah tak kata musuh. Tapi Allah kata mubin. Berapa kali kita jumpa perkataan aduun mubin? Dah keempat kali dah. Bapa kita, ibu kita Hawa telah mereka ketahui ketika berada dalam syurga. Allah dah pesan dah sebelum dekat dengan pokok tu. Allah kata dah, syaitan iblis ni adalah musuh yang nyata bagi kamu. Tapi kenapa Adam dan Hawa dekat juga dengan pokok itu? Ceritanya panjang. InsyaAllah akan ada satu slot kita akan cerita panjang lebar tentang Adam. InsyaAllah. Tunggu maklumat. Okey, kita tengok pada surah Al-A'raf ayat nombor 24. Kan, jumpa lagi Allah kata tentang syaitan. Allah kata apa? Yang ini, ayat ni, okey, ayat ni kita belajar, Allah Ta'ala bagi tahu waktu Adam diturunkan daripada syurga, ketika iblis pun Allah Ta'ala turunkan daripada syurga, Allah Ta'ala telah letakkan, Allah telah berikan perisytiharan sampai bila-bila Allah bagi tahu, qala bitu ba'dukum li ba'din. Allah bagi tahu, turunlah kamu semua. Maksudnya, Hawa turun, Adam turun, iblis turun ke muka bumi. Allah kata, turunlah kamu semua dengan keadaan sebahagian kamu menjadi bagi sebahagian lain sebagai apa? Ni perkataan adu tadi. Musuh. Maksudnya, Allah memang telah turunkan iblis, Adam, Hawa kat muka bumi ini adalah sebagai musuh. Sebab itu, salah satu ujian yang Allah beri dalam hidup kita adalah ujian terhadap iblis dan syaitan. Okey. Kita dah faham ayat ni, kita lanjutkan lagi. Okey, kalau kita buka dalam surah Yusuf, kan? Ayat nombor 5. Dekat sini Nabi Allah Yaqub dia pesan pada anaknya Yusuf. Dan ayat ni juga terpakai pesanan itu kepada kita yang Nabi Allah Yaqub pesan kepada Yusuf, jangan cerita mimpi yang kau mimpi itu kepada adik-beradikmu. Sebab apa? Dia kata inna syaitana lil insani aduun mubin.
kita jumpa sekali lagi perkataan adu. Kita jumpa perkataan aduun mubin. Nabi Yaqub pesan kepada Yusuf, jangan kau beritahu kepada saudara-saudaramu yang lain. Sebab takut dicampuri oleh syaitan. Lepas tu dia kata, syaitan tu adalah musuh yang nyata bagi siapa? Lil insan, bagi manusia. Okay. Kita baca ayat ni, kita jumpa khatam Quran dah. Tapi sejauh mana dalam hidup kita, kita mengambil jalan berusaha sedaya yang mungkin untuk jauhi diri kita daripada syaitan yang nyata. Okay. Lepas tu kita ambil lagi ayat. Saya kena tekankan ayat ni kerana syaitan ini sangat berat dalam hidup kita. Dia musuh yang nyata, dia punya kesan dia tu tuan-tuan dan perempuan. Kalau kita kena penyakit-penyakit tubuh badan yang lain, badan kita sakit tak apa lagi, kaki kita sakit tak apa lagi, tetapi iman kita masih terjaga, keikhlasan kita masih lagi kita dapat jaga, tauhid kita dapat jaga. Tapi kalau kena serangan syaitan, tuan-tuan dan perempuan, boleh rosak akidah, boleh jadi seorang yang syirik kepada Allah. Sebab tu kita kena minta lindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay, kalau kita tengok dalam surah Taha, ayat nombor 117. Ayat surah Taha ni, inilah ayat yang Allah Ta'ala sebut kepada Adam dan Hawa mula-mula sebelum mereka dekat dengan pokok tersebut. Saya sebut kemudian ni sebab saya ikut susunan surah. Sebab tu saya ikut susunan surah, lepas-lepas tu saya masuk surah Taha. Tapi kalau kita nak, kalau dari sudut penceritaan, maka surah Taha ni Allah Ta'ala pesan kepada Adam dan Hawa dah sebelum mereka dekat dengan pokok tu. Tengok Allah pesan apa. Allah kata, faqulna ya Adam. Allah kata, wahai Adam, inna hadha aduwwun laka wa li zawjika. Allah kata, wahai Adam, sesungguhnya iblis ini adalah musuh bagimu dan bagi isterimu. Adam, Nabi Allah Adam, dia tahu. Kerana Allah bagi tahu dekat dia dah, iblis ni yang ada dalam syurga ni, iblis ni, dia tu adalah musuh bagi engkau dan bagi isteri engkau. Tapi kenapa Adam dia dekat dengan pokok tu? Dia panjang cerita dia. Tapi jawapan dia, Allah menyebut tentang dia telah terkena waswas syaitan. Lepas tu nanti kita akan baca surah An-Nas. Okey, tentang waswas. Okey, lepas tu Allah pesan. Allah pesan, lepas Allah kata, Adam, iblis ni dia musuh kepada engkau dan musuh kepada isteri engkau. Lepas tu Allah kata, fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Allah bagi tahu, Adam, jangan sampai iblis ni menyebabkan engkau berdua keluar daripada syurga. Allah bagi tahu awal-awal pada Adam. Iblis ni musuh kau, musuh kepada isteri kau. Jangan sampai iblis ini keluarkan kau daripada syurga. Kalau kau terkeluar daripada syurga, fatashqa, maka engkau akan menderita. Kemudian kita tengok dalam surah Al-Qasas. Ayat 15 kita jumpa sekali lagi. Perkataan aduun mudillun mubin. Okay. Baca surah Fatir ayat 6. Allah bagi tahu dah. Kali lagi Allah bagi tahu. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Allah bagi tahu sesungguhnya syaitan tu adalah musuh bagi kamu. Dah tahu musuh kena buat apa? Allah Ta'ala kata fattakhiduhu aduwa, maka anggaplah dia itu adalah musuh. Maknanya Allah beritahu syaitan tu musuh kamu nyata. Maka kamu kena jadikan syaitan itu sebagai musuh bagi kamu. Sebab tu saya ulang, ambil panjang sikit maklumat pada pagi ini kerana nak menguatkan lagi kepada kita bahawasanya antara doa yang mesti kita kena baca selalu
adalah doa-doa minta lindung daripada musuh kita yang nyata. Okey. Kemudian kita jumpa pada ayat 10 pada surah Isra ayat 53 kita jumpa juga perkataan aduan mubina. Kemudian baca juga dalam suratul Kahfi ayat nombor 50 jumpa perkataan lakum adu musuh. Baca surah Yasin ayat nombor 60 jumpa perkataan Allah kata innahu lakum aduwwun mubin. Syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Buka dalam suratul Zuhruf ayat nombor 62 Allah mengatakan innahu lakum aduwwun mubin. Allah beritahu syaitan itu adalah musuh bagi kamu, kata Allah. Musuh bagi kamu ni kata Allah. Allah kata wala yafuddannakum syaitan. Dia kata janganlah kamu dipalingkan oleh syaitan. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa sampai dekat 13 tempat di dalam Al-Quran Allah sebut syaitan ni musuh? Allah kata syaitan tu musuh yang nyata bagi kita. Kan kita maksudnya kalau dia ulang sampai 13 kali, Allah Taala kalau ulang sekali pun dah cukup. Sebab kata-kata Allah tu benar. Tetapi Allah Taala nak ingatkan kita, kukuhkan kepada kita, maka kalau kita baca Al-Quran kita jumpa maklumat-maklumat ini. Jadi bermula daripada hari ini, kita kena ambil serius. Kita tidak boleh abaikan maklumat tentang syaitan ini dalam hidup kita. Oleh kerana itu, kita tengok pesanan Allah apa kepada kita. Kita tengok Allah pesan apa kepada kita di dalam Al-Quran. Allah pesan apa kepada kita? Jom kita tengok dalam suratul Al-A'raf ayat nombor 27. Allah pesan kepada kita. Allah kata, ya bani Adam, la yahtinannakum syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Allah pesan. Cuma adakah kita perasan tak ayat pesanan kepada kita? Dan kita tengok terjemahan. Allah kata apa? Allah kata, wahai anak-anak Adam. Wahai anak-anak Adam, kata Allah. Janganlah, kata di sini, Allah kata, wahai anak-anak Adam. Janganlah kamu diperdayakan oleh syaitan. Lepas tu Allah tambah. Sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua-dua ibu bapa, telah mengeluarkan kedua-dua ibu bapa kamu. Tuan-tuan, Allah pesan pada kita, jangan korang semua terperdaya oleh syaitan sebagaimana dia telah keluarkan ibu bapa kamu daripada syurga. Lepas tu Allah bagi tahu kepada kita, syaitan ni dan kaum dia dapat melihat kamu, tapi kamu tak dapat lihat mereka. Bayangkan musuh, kalau kita ada musuh, kita nampak musuh kita, kita boleh lari, kita boleh menyorok, kita boleh macam musuh kalau depan-depan, kita boleh nampak, senang sikit pada kita kan. Tetapi sekarang isunya, musuh tu dia nampak kita, kita tak nampak dia. So, daripada maklumat inilah, maka kami, saya mewakili Akademi Tadabbur Malaysia, sebab itu saya telah mengamanahkan kepada Ustaz Abdullah Bukhari malam ni ada kelas tentang syaitan, macam mana kita berperang dengan syaitan, nak guna senjata apa, nak guna kaedah bagaimana. Maka tuan-tuan ikutilah pengisian pada setiap hari Isnin malam jam 9 suku, setiap minggu yang kedua dengan minggu yang keempat. Kita bersama dengan Ustaz Abdullah Bukhari. Beliau akan membimbing kita semua cerita panjang lebar tentang jin, tentang syaitan, tentang iblis. Jadi, kalau boleh jangan tak ikuti. Kalau terlepas, tengok semula rakamannya kerana kita nak menunaikan
pesanan dari Allah dalam ayat-ayat yang kita dah baca banyak tadi tu. Okey, moga-moga dengan doa yang kita baca tadi, yang kita nak amalkan ini, Allah Taala lindung kita daripada apa? Daripada syaitan. Jadi jangan tinggalkan doa ini dan doa-doa yang lainlah untuk lindung daripada syaitan. Kita teruskan kepada doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini saya tak perlu terangkan panjang lebar sebab kita semua sedia maklum. Kenapa kita kata doa Nabi Muhammad? Sebab sewaktu ayat ni turun, memang Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Muhammad. Perkataan perintah itu ada perkataan qul. Qul maknanya Allah kata katakanlah. Maknanya Allah kata bacalah, ucaplah, sebutlah. Siapa dia awal-awal? Tentulah Nabi SAW. Sebab itu kalau siapa yang pernah mempelajari kelebihan surah Al-Falaq dengan surah An-Nas, tuan-tuan sedia maklum. Ya, surah Al-Falaq dengan surah An-Nas ni sebelum Nabi turun, sebelum dua ayat ni turun, sebelum dua surah ni turun, tuan-tuan, Nabi SAW setiap masa Nabi selalu minta lindung daripada syaitan, daripada manusia yang jahat dan sebagainya. Nabi baca surah-surah lain. Tetapi selepas turunnya surah Al-Falaq dengan surah An-Nas, Nabi tak tinggal dua surah. Sebelum turun surah Al-Falaq dengan surah An-Nas, Nabi baca surah-surah lain. Tetapi apabila turunnya surah Al-Falaq dengan surah An-Nas, Nabi tinggalkan bacaan lain, tetapi Nabi tidak meninggalkan dua surah, iaitu Al-Falaq dengan surah An-Nas. Kita sedia maklum surah Al-Falaq dengan surah An-Nas, dia Nabi namakan dia adalah surah Al-Mu'awwidatani. Dua surah yang memberikan perlindungan. Surah Al-Falaq dia panggil surah pemberi perlindungan. Surah An-Nas surah memberi perlindungan. Okey, dalam surah An-Nas lindung daripada siapa? Ni. Nak lindung daripada syarri. Syarri dekat sini adalah kejahatan. Okey, kita tengokkan. Sekejap. Saya tak perlu nak ulas panjang lebar tentang surah An-Nas. Okey, tengok di sini. Dan surah An-Nas dia ada satu je kejahatan. Ni, sebab perkataan syarri kan, kejahatan. Dia jumpa syarri sekali kejahatan. Kejahatan siapa? Al-Waswas. Al-Waswas dekat sini, siapa dah ikut surah An-Nas, sebenarnya dia adalah syaitan. Al-Waswas dekat ayat nombor 4 ni, ini adalah syaitan. Syaitan tu baik ke buruk? Dia buruk, dia jahat. Sifat ciri syaitan tu dia apa? Al-Khannas. Al-Khannas tu dia selalu bersembunyi. Okay, dia selalu bersembunyi. Lepas tu kalau siapa pernah baca dalam tafsir Ibnu Kathir mengatakan Al-Khannas di sini ada kaitan dengan qori. Sifat syaitan tu dia khannas. Dia ini adalah al-waswas, pemberi waswas. Dia beri waswas tu di mana? Ayat nombor 5 menerangkan yuwaswisu. Dia akan melemparkan waswas. Waswas ni dia adalah bisikan, hasutan yang kita tak dengar tetapi kita boleh rasa dia. Kita boleh terfikir. Kita boleh ikut. Kita boleh ikut bisikan tu. Dia bisikan yang tanpa suara. Tetapi cara dia nak masuk kepada hati, sebab tu Tuhan kata fi sudurina, ke dalam dada-dada manusia. Sebab tu dada kita ni dekat sinilah iman. Dekat dada kita ni letaknya iman. Letaknya keikhlasan. Semua dekat dada. So kekuatan anak Adam ni adalah di dada.
Tapi di dada ini juga adalah titik kelemahan dia. Jadi syaitan dia buat apa? Maka dia akan waswaskan di dada-dada manusia. Jadi surah Al-Falaq, surah An-Nas ni jangan ditinggalkan dibaca selepas solat fardu. Baca, kita sudah maklum hadis-hadis tersebut, sebelum tidur baca, pagi dan petang pun kena baca. Itu kita sudah maklum, siapa yang tahu tentang kelebihan surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dengan surah An-Nas, selepas setiap kali solat baca, pagi petang baca, sebelum tidur pun kena baca. Supaya Allah Ta'ala sentiasa menjaga hati-hati kita ni, dada kita daripada diwaswaskan oleh syaitan. Syaitan tu dia sentiasa ada dengan kita. Cara dia ada itulah, kejap-kejap dia muncul, kejap-kejap dia tak muncul. Itu dia panggil khannas. Okay, jadi satu cara nak bagi dia tak memunculkan diri dia, kan? Kerana apabila dia munculkan diri dia, dia waswas kita tadi tu, maka caranya adalah dengan doa tadi. Doa minta perlindungan daripada syaitan tadi. Kan? Daripada hasutan dia, daripada dia mendatangi kita. Ya, moga-moga kita semua dapat banyak manfaat. Doa yang bilangan 15 ni sangat besar artinya dalam hidup kita semua. Ramai orang yang melakukan kesyirikan, ramai orang yang jauh daripada Allah, ramai orang yang sesat, ramai orang yang tidak bersyukur. Semuanya itu ada kaitan dengan syaitan. Maka hati-hati dengan syaitan. Macam-macam dia buat dengan kita. Jadi hati-hati. Benda yang baik, kita boleh pandang satu tu buruk. Dia akan tutup yang baik, dia akan nampakkan yang buruk. Dia akan nampakkan yang dosa itu tak apa. Dia macam tu. Itu cara bentuk-bentuk waswas. Panjanglah. Tapi kalau tuan-tuan nak belajar tentang macam mana strategi syaitan, cara dia macam mana, sebab tu tuan ikutilah mana-mana kelas yang ada menganjurkan kelas talbisul iblis, belitan syaitan tu. Kita akan belajar dengan panjang lebar. Jadi cara yang paling cepat yang kita nak ni, kita jangan lupa membaca doa yang telah kita belajar pada bilangan yang ke-15 ini. Jadi kita teruskan kepada yang ke-16. Okey, bilangan 16 ni doa minta lindung daripada orang zalim dan daripada menzalimi orang lain. Okey. Kita terus kepada muka surat nombor 23. Kepada nota rujuk pada muka surat nombor 23, kita terus kepada doa bilangan yang ke-16. Okey. Doa bilangan yang ke-16 ni kita rujuk terlebih dahulu doa yang Allah Ta'ala menyebut tentang doa penduduk tempat tinggi yang disebut dalam istilah Quran Ashabul Al-A'raf. Okay. Ashabu Al-A'raf. Al-A'raf ni tempat tertinggi. Dia tempat tinggi yang berada di antara syurga dan juga neraka. Okey, Ashabul A'raf ni mengikut pendapat para ulama tafsir. Kebanyakannya seperti mana Ibnu Katsir mengatakan, Ashabul A'raf ni adalah merujuk kepada manusia yang amal dia sama banyak dengan buruk dia. Orang yang amal dia sama banyak, sama berat, dosa dengan pahala dia sama berat, maka dia tidak ke syurga, dia juga tidak ke neraka, tetapi dia berada pada satu tempat di antara syurga dengan neraka. Tempat tu tinggi. Itu dia panggil Al-A'raf. Tempat tu tinggi menyebabkan orang yang duduk di tempat itu, dia boleh nampak ahli syurga, dia boleh nampak ahli neraka. Okay, itu cerita dia.
Jadi kita kena rujuk dalam suratul Al-A'raf ayat nombor 47. Okay. Kena buka ayat 47 tu. Kita rujuk pada muka surat 156. Pada baris yang ke-7 dengan baris yang ke-8. Kalau kita nak tahu lebih lanjut, macam mana doa ni boleh diucapkan, iaitu doa Rabbana la taj'alna ma'al qawmil zalimin. Wahai Rabb kami, janganlah jadikan kami bersama orang yang zalim. Kami kat sini siapa? Kami. Kami dekat sini tu orang yang berada di tempat tinggi tu, mereka itulah kami. Dia tak masuk syurga lagi, dia tak masuk neraka, tapi dia berada tempat tinggi. Bila dia ucap doa ni, jadi dia kata jangan jadikan kami ma'a bersama kaum ataupun orang al-zalimi yang zalim. Bila mereka ucap yang zalim ni, siapa orang zalim ni? Orang zalim di sini siapa? Okay, kalau kita rujuk dalam surah yang saya sebutkan muka surat tadi, 47 kan, kita akan dapati. Jadi kalau kita nak faham doa ni, sebab ni adalah potongan ayat. Di ayat 47 ni dia ada depan dia lagi. Okey, saya tunjukkan maklumat tu. Kita tengok dekat ni. Saya tunjukkan pada saya tunjukkan sekejap. Okey, kita nampak tak? Kita buka surah Al-A'raf kan? Kita tengok tadi surah apa? Al-A'raf. Ayat nombor berapa tadi? Ayat nombor 47. Okey, kita cari ayat nombor 47. Saya tunjukkan pada tuan-tuan dan puan dia punya apa maklumat tentang ayat tu. Okey, sekejap saya beri masa sekejap saya tunjukkan cerita dia sebenar. Okey, surah Al-A'raf. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak gunakan laman sesawang, laman web untuk dia ada banyak apps lah, dia ada banyak laman web. Kalau tuan-tuan nak tengok terjemahan bahasa Inggeris ke, bahasa Melayu ke, banyak bahasa, tuan-tuan boleh buka dekat legacy.quran.com. Seperti yang saya sedang papar ni. Okey. Kalau kita tengok ayat nombor 47 kan. Okey, saya paparkan. Tuan nampak tak nota yang saya nak paparkan ni? Nampak Ustaz? Nampak. Nampak ya? Okey. Ayat tadi, kalau kita nak faham, kita kena cari dulu ayat nombor 46. Okay, ayat nombor 46 ni, kita akan jumpa perkataan Al-A'raf dekat situ. Nampak tak perkataan yang kita akan jumpa dulu ayat 46 tu? Kita akan jumpa perkataan Al-A'raf. Wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi. Perkataan Al-A'rafi inilah menjadi surah Al-A'raf. Jadi kena baca dulu ayat 46, ayat sebelum doa ni, nak tahu siapa Ashabul A'raf tu, Allah kata di antara keduanya. Di antara keduanya tu sekejap. Kan ada perkataan di antara keduanya. Keduanya tu maksudnya syurga dan neraka ada satu tembok. Al-A'raf. Okey. Dekat situlah sebenarnya ada 9 orang lelaki. Okey. Ayat 46 ni, mereka ni sebenarnya mereka nampak orang dalam syurga. Mereka nampak orang dalam syurga, mereka kenal tu adalah orang syurga. Ketika mereka nampak di syurga tu, mereka buat apa? وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. Mereka nampak ahli syurga tu, mereka panggil ahli syurga tu. Mereka panggil dengan mereka panggil macam mana? Mereka kata, Assalamun alaikum. Mereka beri salam. Dan mereka pun menyeru ahli syurga dengan mengatakan, Assalamualaikum. Dia bagi salam. Lepas tu, Allah Ta'ala kata, lelaki-lelaki ni, mereka ni tak masuk syurga. Tetapi Tuhan kata, Lam yadkhuluha. Sedangkan mereka sendiri belum masuk syurga. Wahum yatma'un. Tapi mereka teringin sangat nak masuk syurga. Okey, itulah kat sini. Inilah Ashabul A'raf tu. Okey.
Selepas dia tengok ahli syurga, mereka ada keinginan yang kuat nak masuk syurga. Mereka bagi salam kepada penghuni syurga. Lepas tu ayat 47, mereka tengok pula ahli neraka. Itulah ayat 47 yang sedang kita nak belajar dalam doa tu. Allah kata, wa idza surifat absaruhum. Dan apabila, kita lihat dekat sini dia kata, dan apabila dialihkan pandangan mereka ke ahli neraka. Tafsir Ghari pun tak betul kat sini. Mereka nampak kepada ahli neraka. Nampak kat penghuni neraka pula, mereka kata apa? Qalu. Mereka berkata, barulah keluar doa ni. Rabbana la taj'alna ma'al qawmil zalimin. Janganlah, dia kata, ya Rabb kami, dia kata, jangan engkau jadikan kami bersama orang yang zalim. Rupanya orang yang zalim dekat sini, siapa dia? Adalah ahli neraka. Jadi tuan-tuan perempuan, orang yang paling zalim adalah orang yang melakukan kesyirikan lah. Maka orang yang zalim ini juga dipanggil kepada penghuni neraka. Siapa yang masuk neraka, dia adalah orang yang telah menzalimi diri sendiri, telah buat zalim kepada Allah. Jadi, kita semua boleh mengamalkan doa ayat nombor 47 ini supaya Allah Ta'ala semasa di dunia, kita ini tidak berkawan, tidak tergolong dalam kumpulan orang-orang yang berbuat dosa kepada Allah. Dipanggil kaum yang zalim. Termasuk juga zalim itu minta Allah jauhkan kita daripada kita menzalimi manusia yang lain. Kita tak nak berkawan, kita tak nak dapat bersama dengan orang yang menganiaya orang lain, tipu orang lain, kan, buat buruk kepada orang lain, dipanggil zalim. Jatuhkan maruah orang lain, itu semua dipanggil dalam perbuatan menganiaya orang lain. Kita tak nak termasuk dalam kumpulan itu semasa di dunia, bahkan di hari akhirat. Kita tak nak Allah Ta'ala tempatkan kita di kalangan orang-orang yang zalim. Jadi inilah ayat 47 yang boleh kita baca, Rabbana la taj'alna ma'al qawmil zalimin. Okay. Kita teruskan dengan doa Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Okay. Kita teruskan dengan doa Nabi Allah Musa. Okay. AS tu alaihi salam. Okey, rujuk dalam surah Al-Qasas ayat nombor 21. Okey, ayat 21 ni kalau dalam Quran boleh rujuk muka surat 387. 387 ayat 21 surah Al-Qasas. Ayat ni dia berada pada baris yang ke-15. Bawah sekali muka surat 387 tetap akan jumpa doa ini. Yang berbunyi Rabbi najjini minal qawmil zalimin. Wahai Rabb kami. Bukan Rabb kami ni, kita tambaiki, bukan Rabb kami. Ni kena tukar wahai Rabbku. Saya lah, wahai Rabb saya. Wahai Rabbku. Rabbi ni bukan kami. Rabbi ni merujuk kepada seorang, wahai Rabbku. Kalau Rabb kami, Rabbana. Saya tersilap macam itu perbaiki. Okey. Najini. Oh bukan, saya salah terjemah ni. Saya ambil yang ni. saya ambil nota yang ni. Ayat 47. Okay, saya minta tuan-tuan tuliskan makna doa ni. Okay, Rabbi, wahai Rabbku. Okay, najini, selamatkanlah aku. Mina, daripada al-qawmi, daripada kaum al-zalimin, yang zalim. Mudah je. 4 rangkap je, ada 5 kan. Rabbi najini minal qaumil zalimin.
5 je. 5 patah perkataan kita boleh hafal ni. Rabbi najini minal qaumil zalimin. Terjemahan dia, Rabbi wahai Rabbku. Najini selamatkanlah aku. Mina daripada. Qaumi kaum. Al-zalimi yang zalim. Dekat sini, untuk faham ayat ni, kita kena tahu konteks lah. Siapa kaum zalim dekat sini? Sama juga dengan ayat Al-A'raf 7, dia juga zalim. Tapi zalim kat sini, waktu ayat ni dikaitkan dengan penghuni neraka. Tapi dekat ayat kat sini, zalim ni dekat sini, kena tengok. Ayat ni dalam surah apa? Kisah siapa? Buka dalam surah Al-Qasas. Kalau buka surah Qasas, memang surah Qasas tu sendiri, nama Al-Qasas tu sendiri adalah pasal Nabi Musa. Jadi surah Qasas ni memang surah yang dimulakan dan banyak ayat pasal Nabi Musa. Jadi kalau kita sebut Nabi Musa, siapa kaum yang zalim yang ada pada zaman Nabi Musa? Maka kita sudah maklum kaum yang zalim yang ada pada zaman Nabi Musa tentulah musuh dia iaitu Firaun. Pembesar Firaun. Mereka ni dipanggil kaum yang zalim. Betul dipanggil kaum. Golongan, kumpulan yang zalim. Jadi untuk faham lagi ayat ni, kenapa Nabi Musa kata najini, selamatkanlah aku. Kenapa dia kata selamatkanlah aku? Kena tengok konteks ayat nombor 21. Sebab tu saya sebutkan surat keberapa, baris ayat yang keberapa, supaya tuan-tuan dapatkan cerita sebenar di sebalik ucapan doa Rabbi najini minal qaumil zalimin. Kita tengok dulu ayat 21 tu. Tak apa. Saya paparkan kepada tuan-tuan perempuan. Kita tengok dalam bawah ni. Surah apa tadi? Surah Al-Qasas kan? Surah nombor 28. Kita tengok surah nombor 28. Kita tengok kenapa Nabi Musa dia kata selamatkan daripada orang yang zalim. Ayat nombor 21. Jadi kita tengok ayat depan dia. Cerita sebenarnya kenapa? Dia sebenarnya untuk faham ayat nombor 21 ni, ni ayat 21 kan? Ayat 21, kita kena tengok depan dia. Sebab doa tu kita baca yang kat belakang dah. Ayat tu dia ambil ayat dekat Rabbi najini minal qaumil zalimin kan? Sedangkan ada ayat depan dia lagi. So kalau kita baca ayat depan dia 21, Allah Ta'ala kata fakharaja minha khaifan yataraqqab. Musa pun keluar dari negeri itu. Negeri kat situ maksudnya negeri Mesir. Dalam keadaan cemas, takut sambil dia memperhatikan. Ya tarakau tu dia macam tengok kiri, tengok kanan. Dia cari maklumat. Sebab apa? Kenapa dia keluar daripada bumi Mesir? Dia dah buat apa? Kenapa dia keluar dalam keadaan ketakutan ni? Maka kita kena tengok cerita ayat sebelum dia. Jadi kalau kita baca ayat sebelum dia, sebenarnya ada pembesar-pembesar Firaun nak bunuh dia. Kita baca ayat nombor 20. Sebab tu saya sebut buku surat berapa supaya kita faham cerita dia. Supaya apabila kita baca doa ni, kita dapat bawa sekali perasaan kita tu, penghayatan kita tu. Sebab kita teringat Nabi Musa. Kan? Jadi kalau kita baca ayat nombor 20, kita akan dapati cerita dekat ayat nombor 20 tu rupa-rupanya pembesar-pembesar Firaun dia nak bunuh Musa. Sebab tu dalam ayat 20 tu kita akan jumpa ada seorang lelaki. Dia beritahu dekat Musa. Lelaki inilah yang beritahu kepada Musa tentang ada pembesar-pembesar Firaun dia sedang cari engkau. Dia nak tangkap engkau, dia nak bunuh engkau. Sebab apa nak bunuh? Sebab Nabi Musa sebenarnya dia telah membunuh seorang lelaki daripada kaum Firaun. Dia bukan membunuh, dia tak sengaja tertumbuk. Dia menumbuk sehingga mati. Saya tak mau cerita panjang lebar tentang Nabi Musa ni sebab kita memang ada satu kelas khas pasal Nabi Musa setiap Khamis malam Jumaat yang kita dah sampai siri ke-17. Siri Nabi Musa ni mungkin dekat dengan 30 siri. Jadi kita tengok balik rakaman-rakaman tu, kisah Nabi Musa ni panjang lebar.
Yang mana sebelum Nabi Musa nak keluar daripada Mesir tu, ada seorang lelaki dia beritahu, dia kata, Ya Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Lelaki tu kata apa? Musa, dia kata, sesungguhnya pegawai-pegawai Fir'aun ini sedang mengadakan pakatan terhadap engkau. Mereka nak bunuh engkau. Pakatan tu maksudnya mereka dah meeting dah. Mereka ni nak tangkap engkau, nak cari engkau. Lepas tu lelaki tu kata apa? Kau pergi dari sini, kau pergi. Fakhruj. Dia kata, kau kena keluar daripada Mesir ni, kau kena pergi. Aku ni nak nasihat kepada engkau ni, aku ingatkan kau ni, kau kena keluar daripada Mesir. Daripada ayat ni lah, barulah datang ayat nombor 21 tadi yang Musa ketakutan. Tengok ada tak pembesar tu cari dia, ada tak. Kan? Itu yang Musa keluar ke Madian dalam keadaan dia ketakutan. Jadi waktu dia nak keluar tu ketika itulah. Sebelum dia keluar tu dia doa. Rabbi najini minal qawmil zalimin. Ya Rabku, selamatkanlah aku daripada kaum yang zalim itu. Itu cerita dia. Okay. Dan kalau nak ikut cerita Nabi Allah Musa, kita memang nak cover satu Quran, kita ikut hari Khamis malam. InsyaAllah. Minggu ni kita akan sambung siri ke-17. Baik. Kita lanjutkan dengan doa Nabi Allah. Doa umat Nabi Musa pula. Tadi dah faham cerita kan? Kita tengok kisah umat Nabi Musa pula. Kita baca pada surah Yunus. Okay, surah Yunus ayat nombor 85 dan 86. Okay, tengok buku surat nombor 24. Okay, tengok buku surat nombor 24. Dalam nota. Okey, kalau ayat ni, kalau tuan-tuan nak rujuk dalam Quran, dia berada pada muka surat 218. Jadi, muka surat 218, baris yang ke-9 dengan baris yang ke-10. Okey, doa ni, doa dalam surah Yunus. Jadi, okey, kenapa kita kata doa umat Nabi Musa? Jadi, saya minta tuan-tuan perempuan nanti rujuk doa ni jangan hanya berpada pada ayat 85 dan 86. Jadi untuk memahami doa yang Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin. Okey, kena baca dulu ayat sebelumnya cerita pasal apa. Kenapa umat Nabi Musa? Sebab ayat 586 ni memang doa orang-orang yang mereka ni beriman kepada Musa. Tak semua orang dia beriman kepada Musa ketika mana Musa berhadapan dengan Firaun. Sebab semua orang tahu, siapa yang tak beragama dengan agama Firaun, mereka akan dihukum bunuh. Jelas kat situ. Sampaikan ahli sihir Nabi Musa pun dihukum untuk disilangkan, dipotong, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang. Ini cerita dia sangat. Tuan faham cerita ni, apabila tuan baca doa ni, dia ada penghayatan. Kita akan dapat bawa dengan perasaan takut sebab kita teringat cerita doa ni. Barulah penghayatan doa tu, waktu kita minta pada Allah tu jadi kuat. Sebab kita bawa sekali dengan perasaan. Dengan ada jiwa. Sebab tu kena memahami ayat 85 dan 86 ni. Ini saya tak sempat nak ulas panjang lebar. InsyaAllah minggu depan lah kita akan perincikan. Dia ada kaitan dengan selepas Nabi Musa dia lontarkan tongkat dia tu. Kan, semua orang nampak yang Nabi Musa ni menang. Tapi bukan semua orang yang berani untuk mengisytiharkan mereka nak beriman pada Musa. Tapi ada sebahagian daripada kaum Musa yang isytihar. Kami beriman, kami nak ikut Musa, tapi mereka dalam keadaan ketakutan. Sebab tu Nabi Musa, dia pesan. Tapi kena tengoklah pesanan dia sebelum ayat nombor 85 ni. Okey, lepas tu saya sebut muka surat dia 218 dalam Quran. Lepas Nabi Musa kata, bertawakallah pada Allah, minta pada Allah, Allah akan jaga kita, Allah akan jaga orang beriman ni. Lepas tu barulah munculnya doa.
Dia kata, Rabbana la taj'alna fitnah. Ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah. Isunya adalah untuk faham doa ni kita kena tahu. Kita kena tahu apa maksud sasaran fitnah. Adakah fitnah dekat sini sama orang Melayu faham? Saya akan perincikan maklumat ni insya-Allah pada minggu hadapan. Saya akan bagi nota pada tuan-tuan nota ni. Ni nota ringkas je. Sikit je. Ni. Saya akan letakkan nota tu dekat link. Saya akan letakkan dekat link Google Drive nota pelbagai tajuk ni. Kalimah fitnah di dalam Quran. Sebab tadi doa tu mereka kata apa? Mereka kata tadi, la taj'alna fitnah. Dia kata, jangan jadikan kami sasaran fitnah. Apa maksud fitnah tu? Kalau kita tak faham, orang Melayu faham, fitnah tu macam buat-buat cerita yang tak betul pada kita. Adakah ayat tu, umat Nabi Musa tu kata, janganlah engkau jadi kami sasaran fitnah kat situ. Maksud dia, janganlah dia orang buat-buat cerita pasal kami. Bukan fitnah yang orang Melayu faham tu. Fitnah di dalam Al-Quran ada banyak makna. Dalam nota ni, saya letakkan ada 5 saja pengertian. Sebenarnya banyak lagi. Kalau tuan-tuan nak belajar perkataan fitnah di dalam Quran, makna apa, ada banyak makna. Ada makna ujian dan cubaan. Nanti tengok ayat dia. Ada makna syirik, perkataan fitnah. Ada makna berpaling dari jalan yang lurus, perkataan fitnah dalam Quran. Ada makna azab. Ada makna gila, pembunuhan. Lepas tu ada makna sesat. Ada 7 sebenarnya saya bawa. Ada makna gila. Maknanya perkataan fitnah di dalam Quran jangan sama sekali gunakan perkataan fitnah dalam Quran macam orang Melayu guna perkataan fitnah tu. Tak ada kaitan sama sekali. Bahkan boleh berdosa besar kepada Allah jika gunakan ayat ini maksudkan fitnah yang orang Melayu faham. Banyak tak orang guna ayat ni? Ni ayat ni. Ayat yang selalu penceramah juga selalu sebut ustaz pun kadang gunakan ayat ni. Ayat ni dekat ayat ni. Saya gariskan sebelum saya tinggalkan pendidikan perempuan ni, ayat ni. Pernah dengar tak ayat ni selalu guna tak? Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Pernah tak orang guna ayat ni? Pernah dengar tak? Ayat ni maksud dia apa? Kan ramai guna, ada setengah je kan guna ayat ni. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dia kata apa? Tak boleh fitnah orang, tuan-tuan dan puan-puan. Tak boleh fitnah orang ni. Sebab kalau fitnah orang tu apa? Dia kata fitnah orang tu, dia kata lebih besar daripada membunuh. Ada tak tuan-tuan dengar maklumat seperti ini? Orang guna ayat Quran. Dia kata tak boleh fitnah orang, tak boleh tuduh orang ni. Fitnah ni lebih buruk daripada membunuh tau. Dia kata, tuan-tuan dan puan-puan. Ustaz-ustaz juga kadang guna dalam radio, kadang dengar dalam TV. Sedangkan fitnah dekat sini bukan makna fitnah yang bawa cerita, buat-buat cerita tu. Fitnah dalam ayat surah Al-A'raf ini, Al-Baqarah ayat 191 ni maknanya adalah ini. Syirik. Apa kaitan dengan fitnah orang Melayu tu? Jadi telah berdosa besar kepada Allah apabila menggunakan ayat 191 ni mengkaitkan dengan fitnah yang orang Melayu gunakan fitnah itu. Oleh sebab itu, saya letakkan maklumat ini nanti kita akan bincang pada minggu depan apakah makna fitnah yang didoakan, yang pernah digunakan doa umat Nabi Musa tadi, kaum Nabi Musa tadi dalam ayat yang dalam surah Yunus, ayat yang kita sebutkan tadi pada minggu hadapan, insya-Allah. Okey. Ada sebarang persoalan pertanyaan sebelum saya tangguhkan pengisian kita pada pagi ini?
Ada pertanyaan apa-apa? Ustaz, mungkin ini Ya. bukan pertanyaan dan mungkin ini berkongsi berkenaan surah An-Nas ya. Okey. Fi sudurihim fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maknanya syaitan itu adalah daripada kalangan jin sendiri dan manusia, tetapi kita kebanyakan manusia tanpa sedari kita mendapat hasutan daripada manusia yang kita tak sedar, tahu Ustaz. Contohnya batu-batu api, kita panggil batu ronsen ni, kebanyakan kita duk fikir, oh syaitan, macam dia kata syaitan ni menyorok-nyorok, dia mengintai-ngintai. Walhal manusia ni in reality dia menghasut, dia melaga-lagakan orang. So itulah saya nak kongsi di sini, yang kita jangan ingat oh syaitan yang kita tak nampak menghasut kita. Sebenarnya manusia in reality menghasut, dan kadang-kadang ada di antara kita menjadi mangsa atau kita telah dihasut. So I just nak stress di sini yang jangan ingat syaitan yang kita tak nampak aja menghasut kita. Sebenarnya lagi bahaya syaitan berupa manusia tu yang menghasut kita. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Okey, terima kasih Kak Majidah. Okey, sebab itu kita suruh itu sunnah Nabi baca surah An-Nas tu. Sebab surah An-Nas tu dapat lindung kita daripada syaitan dan juga manusia, minal jinni wan nas. Kenapa Allah sebut dulu syaitan? Sebab manusia yang berperangai seperti syaitan, yang mewaswas kita, yang menghasut kita jauh daripada Allah dan sebagainya, mereka ni sebenarnya adalah pengikut syaitan. Dia sebenarnya ketuanya adalah iblis. Jadi iblis ni dia ada tentera-tentera dia daripada syaitan, daripada kumpulan jin, ada syaitan daripada kumpulan manusia. Sebab manusia yang menghasut manusia yang lain, dia takkan boleh menghasut manusia lain, dia takkan menghasut manusia ni kalau dia tidak dihasut oleh syaitan. Maksudnya dia tu sendiri sebenarnya telah terkena hasutan syaitan. Jadi dia pun ikut perangai kesyaitanan tadi, dia pun pergilah hasut orang. Tak payahlah pergi majlis ilmu tu kan. Kita ni dah bersara-bersara ni, rehatlah kan. Mainlah dengan anak cucu apa semua. Tak payahlah pergi belajar sini. Tak payahlah buat kerja amal macam ni. Itu di antara syaitan-syaitan di kalangan manusia. Jadi apabila kita baca surah An-Nas ni, dia boleh jauhkan kita daripada syaitan, daripada kalangan manusia. Okey, dalam nota chat ni, dalam bahagian chat ni ada minta nota. Saya minta tolong lihat pada link Google Drive, ada yang sahabat kita telah kongsikan, tolong ambil maklumat dekat situ. Jadi saya tak perlu nak hantarkan nota tersebut. Okey, kemudian nota fitrah ni nanti akan berada pada link dalam Telegram Akademi Tadabbur Malaysia dekat nota pelbagai. Sebab tu saya galakkan masuk dekat Telegram Akademi Tadabbur Malaysia, sebab kat situ ada senarai nota. Okey, insya-Allah nanti kita jumpa lagi. Mohon ampun dan maaf. Minggu depan kita akan sambung sekali lagi pada doa bilangan yang ke-16, dan kita akan masuk juga pada minggu depan doa bilangan ke-13. Mohon ampun dan maaf segala kekurangan kelemahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Jazakallah Ustaz.